Cuma dia boleh berjangkit sahaja kepada orang, dan dia boleh elok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bah, akhir kisah cinta kita. Ya, minta maaf Tak sanggup ku bayangkan sebab berat ku melepas dirinya. dia bawa penyakit COVID ni dekat Mak Abah. Minta maaf sangat ke adik-beradik, sebab Bersama dirinya aku pun tak tahu, aku pun tak sangka ya aku boleh kena dulu, dan aku lah yang jangkit ke Mak Abah. Aku minta maaf sangat. Sungguh sakit hatiku melepaskanmu, yang tak kurelakan kau tak bahagia bersama diri. Kau jadi sengsara yang untuk menyakiti, dan aku sesalkan kau bersamanya, tapi tak bahagia dan penuh kecewa. Ku yang mencintaimu merintih menangis rasakan pedihmu. Ku tak rela, ku ikhlaskan engkau pergi bersama dirinya, kerana orang tuamu tak ingin kita bersatu. Walaupun sakit, sungguh sakit, hatiku melepaskanmu. Jadi sengsara ku yang menjauh, tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang ramai yang sedang menghadapi situasi ini, iaitu virus coronavirus ni, kepada korang yang mana dijangkiti, bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit yang kita sedang hadapi ini dihapuskan segala dosa-dosa kita, perbuatan kita yang telah kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ganjaran. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah taun. Baginda memberitahu kepada aku bahawa taun adalah sejenis siksaan yang Allah kirimkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menjadikan hal ini sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menderita jika dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar mengharap pahala dan mengetahui bahawa dia tidak terkena musibah, melainkan kerana Allah telah mentakdirkan kepadanya
maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kita sedang dijangkiti virus coronavirus ni. Jadi ganjaran yang kita dapat seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapat pahala seperti pahala yang mati syahid. Semoga juga penyakit yang kita dapat ini juga, virus yang kita dapat ini juga, semoga Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita yang kita telah lakukan ni. Sama ada sengaja ataupun tidak, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diampunkan segala dosa-dosa kita, perbuatan kita yang selama ini yang telah kita lakukan. Kita jangan anggap musibah yang kita hadapi ini adalah bebanan buat kita. Memang sekeliling kita, memang orang-orang lain, orang-orang dekat dengan rumah kita akan berkata bermacam-macam. Tapi percayalah, satu hari nanti apa yang kita hadapi ini mereka tentu akan merasai dan mereka akan rasa insaf dengan perbuatan mereka yang telah mereka lakukan. Memang sekeliling kita akan pandang hina, seolah-olah kita melakukan jenayah yang amat besar sekali, dosa yang amat besar bagi di mata mereka. Kita adalah membawa musibah untuk mereka. Contohnya saya kuarantin di rumah selama hari ini, hari yang keempat. Bayangkan persekitaran PPR ni, bagaimana orang sekeliling melihat kita, bagaimana orang sekeliling mengatakan kita adalah pembawa virus, sedangkan kita tiada berjumpa mereka secara dekat ataupun secara satu rumah. Dan saya balik kerja terus singgah rumah mak ayah, sebab kita sebagai anak harus menjaga kewajipan kita untuk menjaga kedua ibu bapa kita, melihat keadaan mereka, kerana saya adalah dekat dengan rumah mak ayah saya. Mak saya blok C, saya blok B. Okey, musibah yang saya hadapi ni seperti macam orang-orang lain. Bila mereka merasai, apabila orang awam melihat mereka adalah seperti penjenayah, barulah saya faham apa perasaan mereka yang mereka sedang hadapi. Okey, ini nasihat saya lah kepada anda semua yang ada di luar sana. Jangan takut, jangan bimbang, jangan takut kepada virus ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya anda melakukan dosa-dosa kecil ataupun besar. Penyakit yang sekecil ini tidak akan merosakkan anda dan tidak membawa anda dan menyebabkan anda rosak secara fizikal anda. Tidak. Okey, penyakit COVID ini bagi saya dia tak seperti demam-demam yang lain. Dia tidak seperti demam-demam yang lain. Dia tidak seperti jangkitan-jangkitan yang lain seperti denggi, seperti demam panas, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Dia tidak seperti itu. Dia tidak yang kita jangkakan.
di luar batasan kita, dia menyebabkan seseorang tu boleh mati, menyebabkan seseorang tu boleh kena macam ni, boleh membawa maut. Tidak. Dia boleh sihat dalam masa 3 hari sahaja. Okey. Demam dia pun tak sehebat mana demam panas. Demam dia demam yang biasa-biasa. Yang saya lalui, dia adalah demam biasa-biasa sahaja. Dia tidak membawakan kita ni kematian. Kerana apa yang saya cakap, sekiranya kita tahu mati itu adalah benar, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah tertulis sejak sebelum kita lahir lagi, sejak kita belum wujud lagi di muka bumi ini. Kita hanya di dalam rahim saja. Mungkin sebelum-sebelum ini, kalau kita melihat orang yang meninggal, itu adalah ajal mereka. Ajal mereka. Kerana ajal mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini mereka sihat dan esok mereka meninggal dunia. Kerana meninggal itu adalah benar, dan meninggalkan dunia yang sementara ini adalah benar belaka. Dan penyakit ini tidak membawa apa-apa musibah buat korang. Kita cuma jaga kita punya, bila kita dijangkiti, kita hanya berkediri, kita hanya duduk di dalam bilik, suasana bilik macam ni, kuarantin. Asingkan diri selama 10 ke 14 hari. InsyaAllah dalam 4 ke 5 hari dia boleh sembuh. InsyaAllah 4 ke 5 hari dia boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya ingatkan kepada anda, jangan terlampau takut. Jangan terlampau taksub sangat dengan COVID ini, taksub sangat dengan virus ini, seolah-olah virus ini membawa musibah kepada orang-orang lain. Kerana virus ini boleh sihat dengan cara kita duduk di dalam bilik, amalkan doa, makan ubat, tawakal, istigharah, solat taubat, salawat, bersyukur dengan nikmat apa yang kita rasai ini. InsyaAllah boleh sembuh. Kalau kita makan ubat, kita makan buah-buahan, kita ikut sunnah Nabi, minum madu, minum susu, kita ikut sunnah Nabi daripada awal sampai ke akhir, insyaAllah boleh sembuh. Yang ni hari yang keempat, alhamdulillah saya telah sembuh. Sebab kita rasa diri kita sendiri, kita tahu dalaman kita sendiri. Tak ada simptom-simptom apa dah. Cuma hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, selepas kelima dah tak ada dah. Dia dah mula tidak menyebabkan berjangkitnya seseorang. Sebab kita dah tak ada simptom apa pun. Tinggal lebih kurang 10 hari bulan 2, kemungkinan saya boleh bebas daripada COVID ni, daripada virus ni, dan saya boleh bermulakan kerja. Cuma dekat sini saya nak bagi nasihat kepada orang-orang ramai. Apabila jiran tetangga anda kena COVID-19 ni, kena virus ni, korang jangan menghina ataupun membawa mulut ke orang-orang lain, ataupun cuba tangkap gambar mereka dan mengaibkan mereka. Kerana apa, satu hari nanti anda dijangkiti, keluarga anda dijangkiti, anda pun dijangkiti. Bagaimana perasaan anda time tu? Seperti itulah juga kami tidak meminta untuk dijangkiti, kerana ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, virus ni masuk ke dalam badan kami. Dan kami bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita rasai ni hari ni, kita tak akan rasa nikmat satu keluarga. Kita tak akan rasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya dia. Dia bukan untuk membebankan kita, malah untuk menyedarkan kita, untuk memberi kita keinsafan.
untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu, jiran anda terkena, anda dah boleh mesej dia, cakap kepada dia, kepada jiran kita yang dijangkiti keperluan yang dia nak. Contoh, beras, gula, pampers anak, susu anak habis. Jadi mereka tidak boleh keluar sebagaimana sahaja. Kita tengah kuarantin, untuk sihatkan badan, kita tak nak berjangkit ke orang lain. Sepatutnya jiran-jiran sebelah kena ambil alternatif untuk mesej barang apa yang anda perlukan. Bukan menghina, bukan membawa mulut kepada orang-orang lain. Oh, sekian membawa musibah, sekian membawa virus. Jangan sama sekali. Kami pun tidak minta untuk jadi sebegini, tetapi sepatutnya anda memainkan peranan untuk memberi semangat dan berdoa kepada Allah supaya sahabat kita diberikan kesihatan sedia kala, dan kita membantu sedikit sebanyak untuk meringankan beban mereka. Macam saya tak minta pun duit anda, kita ada duit kita sendiri, kita akan back-in-kan kepada anda untuk anda tolong belikan barang apa ni semua, bukan menghina. Dan korang boleh cari alternatif lain, contohnya di sekeliling lift ataupun di bawah-bawah flat, anak-anak yang mana duduk berkumpulan, bermain-main, menghabiskan masa mereka. Anda boleh tegur mereka, di waktu ini bukan masa untuk melepak-lepak, di waktu ini bukan masanya untuk kita bersukaria. Yang mana yang tak pakai penutup mulut, yang berada di kawasan perumahan ini, ada nasihat mereka supaya memakai penutup mulut, kurangkan bersembang, kurangkan bersama rakan-rakan lain buat masa seketika ini, untuk kita hapuskan jangkitan ini. Dan kita boleh cari alternatif lain, perumahan-perumahan yang lain juga, jiran-jiran tetangga, untuk memain peranan untuk meringankan beban yang sedang dihadapi oleh KKM di waktu ini. Kerana terlampau ramai sangat dijangkiti, terlampau ramai sangat mereka nak jaga, sampaikan keluarga sendiri pun mereka abaikan, sampaikan masa mereka pun mereka terhad untuk keluarga. So korang boleh cari alternatif untuk korang kurangkan risiko ni dengan cara, salah satu dia, jangan buat perkara yang tidak berfaedah. Anak-anak melepak, ibu bapa memain peranan untuk menegur anak-anak, jangan bagi mereka keluar ke mana-mana saja. Jangan bagi mereka menyembang dengan sesuka hati dengan siapa-siapa sekalipun. Buat masa seketika ini, jiran-jiran boleh ambil alternatifnya lain dengan cara sanitizer kawasan-kawasan korang, menjaga satu kawasan korang. Contoh tingkat 17 mesti ada penjaga dia, mesti akan bersihkan satu tempat, kawasan-kawasan yang mana korang boleh cari alternatif dengan cara sanitizer. Dengan cara dia adalah, korang ada spray yang besar tu, korang ambil pewangi lantai dalam 4 tutup, korang ada Clorox, beli Clorox satu, isikan air dalam satu botol mineral water tu, air biasa, air pipe, penutup botol yang Clorox tadi tu isi 4, yang pewangi lantai isi 4, dan korang letak ke dalam botol air tadi, goncang, letak penutup spray tu letak, dan korang boleh ambil alternatif untuk spray ke kawasan-kawasan perumahan korang ataupun di depan rumah-rumah korang, bersih-bersih dan sebagainya, untuk mengelak daripada jangkitan-jangkitan ini berlaku kepada diri anda. Kerana jangkitan ini juga bukan disebabkan oleh manusia juga, dia pun boleh merebak ke mana-mana saja, di mana dia nak pergi. Dan dekat situ juga korang boleh cari alternatif yang mana sekiranya ada positif, korang kena ambil salah seorang dalam rumah tu, ambil nombor telefon dia, mesej mereka, call mereka, apa yang mereka kekurangan korang boleh tolong belikan, makan ke, minum ke, lauk-lauk ke, kan, korang boleh tolong belikan, pakai duit mereka, suruh mereka back-in ke dalam akaun anda, anda akan tolong belikan barang mereka. Dan barang tu korang letak di depan rumah sahaja. Korang boleh cari alternatif, sediakan kotak, letak depan rumah mereka,
Korang letak dan korang tak payah ketuk, korang mesej je barang depan rumah. Macam tu. Itu pun sudah cukup. Selama 10 hari ke 14 hari, insya-Allah mereka akan sihat dan korang tak perlu risau sama sekali. Kerana penyakit ini tidaklah seperti penyakit-penyakit yang lain, demam-demam yang lain. Cuma dia boleh berjangkit sahaja kepada orang. Dia boleh elok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 14 hari dia boleh elok. Kalau kita duduk macam saya ni kuarantin dekat dalam bilik ni, selama hari ni masuk ke hari 5 saya kuarantin di dalam bilik ni, hari ke-5 dah semakin pulih, tak ada simptom-simptom lain. Alhamdulillah, syukur nikmat. Saya rasa dah sihat. Cuma saya nak rehat 9 hari saja lagi untuk bebas daripada penyakit ini. Alhamdulillah. Itu saja daripada saya. Kepada jiran-jiran anda yang terkena jangkitan ini, terima kasih banyak. Semoga anda diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa memberi kekuatan. Berdoa kepada Allah semoga penyakit virus ini pada tahun ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang pada tahun ini kita dapat menyambut seperti sedia kala, dapat rapatkan saf seperti sedia kala, seperti solat-solat yang lain, seperti solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, seperti dan solat tarawih pada tahun ini. Kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pada tahun ini di bulan Ramadan ini kita dapat solat tarawih beramai-ramai, rapatkan saf. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.